Assalamualaikum. Saya Nurul Jiha binti Muhammad Farid, nombor matriks A209645, merupakan pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan khusus kerja sosial tahun 1. Video ini merupakan tugasan laporan individu bagi subjek teori-teori kerja sosial kelas Dr. Noremi. Dalam video ini, saya akan terangkan tentang latar belakang klien dari sebuah agensi di bawah Makmal Sosial FSSK, iaitu Adab Youth Garage AYG di Puchong, perbincangan kes klien dan aplikasi teori dalam sistem pengurusan kes kerja sosial. Inilah klien saya. Nama dia Manja, tapi bukan nama sebenar. Umur dia 11 tahun. Manja ni merupakan anak ketujuh daripada 10 orang adik-beradik dan dilahirkan di Hospital Sedang. Tapi Manja tak ada sijil kelahiran, menyebabkan dia tak pernah bersekolah secara formal. Manja sangat rajin belajar, pandai dalam sifir dan bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Manja ini juga gemar bermain bola sepak dan suka makan makanan pedas serta bersambal. Ibu Manja ni merupakan seorang suri rumah dan turut ambil upah sebagai tukang urut di sekitar perumahan mereka. Manakala ayah Manja bekerja sebagai pemandu lori dan sering berada di luar kawasan. Hubungan antara ibu dan ayah Manja sangat tegang menyebabkan pergaduhan kerap berlaku. Jadi Manja ni pernah jadi mangsa dalam konflik keluarga tersebut. Menurut Manja, dia ni lebih rapat dengan ayah Manja berbanding ibu dia. Manja paling rapat dengan kakaknya yang ke-6 berusia 13 tahun dan hanya berkongsi masalah dengan beliau kerana takut dimarahi oleh ibu bapanya kalau berkongsi dengan diorang. Hubungan Manja dengan adik-beradik yang lain juga tak begitu rapat. Dia ni sering jadi bahan ejekan sebab fizikalnya yang kecil dan turut menyumbang kepada keyakinan diri yang rendah serta kecenderungan untuk memendam perasaan. Hasil daripada temu boleh dijalankan, beberapa isu utama yang dihadapi oleh Manja telah dikenal pasti. Yang pertama, Manja ni tidak bersekolah sebab ketiadaan sijil kelahiran. Kedua, tekanan emosi akibat daripada konflik dalam keluarga. Ketiga, ejekan fizikal memberikan kesan kepada harga diri dan kurang yakin untuk bersosial. Keempat, kekurangan sokongan emosi serta ketiadaan tempat selamat untuk meluahkan perasaan. Okey. Untuk membincangkan permasalahan yang dihadapi oleh Manja, aplikasi teori yang digunakan dalam sistem pengurusan kes kerja sosial adalah teori sistem ekologi oleh Yuri Bronfenbrenner dan teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Okey, teori sistem ekologi oleh Yuri Bronfenbrenner. Menurut Bronfenbrenner, perkembangan kanak-kanak merupakan proses yang kompleks dan dinamik yang dipengaruhi oleh pelbagai sistem persekitaran yang saling berinteraksi. Berdasarkan teori sistem ekologi ini, terdapat 5 lapisan sistem yang telah dikenal pasti. Pertama adalah mikrosistem, kedua mesosistem, ketiga exosistem, keempat makrosistem dan kelima kronosistem. Teori kedua ialah teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, hubungan sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk personaliti seseorang sepanjang hayat. Teori ini mengidentifikasikan 8 peringkat perkembangan dengan setiap peringkat melibatkan krisis yang perlu diselesaikan untuk capai matlamat tertentu. Fokus utama bagi kes Manja adalah pada tahap keempat, iaitu ketekunan versus rendah diri, iaitu pada peringkat umur 6 hingga 12 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mula belajar tentang dunia di sekeliling mereka dan cuba untuk kuasai kemahiran baru. Sekiranya mereka berjaya dalam usaha yang dilakukan, mereka akan mengembangkan rasa kompeten dan percaya diri. Tetapi sekiranya gagal atau tidak berjaya, mereka ini akan alami rasa rendah diri dan tak berani mencuba lagi. Seterusnya, dalam sistem pengurusan kes kerja sosial, saya hanya fokuskan pada 3 tahap utama, iaitu tahap kedua, penentuan situasi, tahap ketiga, perancangan dan intervensi, dan tahap keempat iaitu penilaian intervensi. Aplikasi teori pada tahap kedua, penentuan situasi. Bagi teori sistem ekologi, dalam kes Manja, teori ekologi Bronfenbrenner ini digunakan untuk faham macam mana pelbagai lapisan persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan diri dan emosi klien. Terdapat 4 lapisan sistem ekologi yang telah dikenal pasti dalam kes ini. Yang pertama adalah mikrosistem. Mikrosistem ini merujuk kepada persekitaran terdekat yang memberi kesan langsung kepada klien. Dalam kes ini, keluarga Manja menjadi sistem yang menekan disebabkan oleh komunikasi yang lemah, hubungan yang renggang serta ketiadaan sokongan emosi. Faktor ini telah menyumbang kepada kecenderungan Manja untuk memendam perasaan dan rasa kurang yakin terhadap diri sendiri.
Sebaliknya, Adab Youth Garage AYG pula berperanan sebagai ruang sokongan positif di mana manja dapat belajar, dapat berinteraksi dengan rakan sebaya dan rasa dihargai. Lapisan sistem kedua adalah mesosistem. Mesosistem merujuk kepada hubungan antara dua mikrosistem seperti interaksi antara rumah dan komuniti. Tetapi, hubungan ini tak berfungsi secara menyeluruh dalam kehidupan manja sebab keluarga ini tak menyokong secara aktif keterlibatan manja dalam komuniti seperti AYG yang menyebabkan usaha pemulihan emosi dan akademik manja tidak berlaku secara menyeluruh. Lapisan sistem yang ketiga yang telah diketahui pasti adalah ekosistem, di mana ekosistem ini melibatkan sistem atau institusi yang tidak melibatkan klien secara langsung tapi masih memberi kesan terhadap kehidupan dia. Dalam konteks ini, institusi seperti Jabatan Pendaftaran Negara yang gagal mengeluarkan sijil kelahiran menjadi penghalang utama kepada akses manja untuk dapatkan pendidikan formal. Hal ini telah menjejaskan potensi akademik serta perkembangan sosial manja sebagai kanak-kanak. Kemudian lapisan sistem yang terakhir ialah makrosistem, di mana makrosistem ini merangkumi struktur dasar dan undang-undang yang lebih besar dalam masyarakat. Dalam kes manja, dasar sosial dan sistem perundangan negara masih belum cukup inklusif untuk memenuhi keperluan kanak-kanak tanpa dokumen yang sah. Akibatnya, golongan ini terus terpinggir dan tak mendapat perlindungan serta peluangnya sewajarnya. Aplikasi teori kedua dalam tahap kedua penentuan situasi ialah teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial oleh Eric Erikson yang diperkenalkan ini menjelaskan bahawa perkembangan individu berlaku secara berperingkat mengikut 8 tahap kehidupan, di mana setiap tahap melibatkan konflik psikososial yang perlu diatasi untuk membantu identiti diri yang lebih sihat. Dalam kes klien yang berusia 11 tahun, beliau berada pada tahap ketekunan versus rendah diri atau industry versus inferiority, iaitu peringkat keempat dalam teori ini. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula mengembangkan kemahiran, keyakinan diri dan rasa kompeten melalui pencapaian dalam bidang akademik, sosial dan aktiviti harian. Tapi, manja ni alami pelbagai cabaran yang menghalang perkembangan positif ini. Antaranya tidak bersekolah akibat ketiadaan sijil kelahiran, sering diejek oleh rakan sebaya kerana fisikalnya yang kecil, mempunyai hubungan renggang dengan keluarga dan kurang sokongan emosi, dan kerap memendam perasaan untuk mengelakkan konflik di rumah. Keadaan ini telah merendahkan manja kepada risiko rendah diri, hilang keyakinan dan rasa tidak berdaya sekaligus menjejaskan pembentukan konsep diri dan harga diri secara menyeluruh. Oleh itu, teori ini sangat penting dalam memahami kesan jangka panjang terhadap emosi dan identiti klien. Sebagai pekerja sosial adalah penting untuk menyediakan sokongan yang membina supaya klien dapat mengatasi perasaan rendah diri dan mengembangkan keyakinan serta potensi dirinya. Tahap ketiga, perancangan dan intervensi. Berdasarkan analisis teori sistem ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan psikososial Erikson, beberapa bentuk intervensi telah dirancang bagi membantu manja secara menyeluruh melibatkan aspek emosi, pendidikan dan sokongan sosial. Intervensi pertama adalah mencadangkan agar kes ini dirujuk kepada NGO atau organisasi masyarakat yang berpengalaman dalam menguruskan dokumentasi kanak-kanak. Tujuan utama adalah untuk membantu proses permohonan sijil kelahiran di Jabatan Pendaftaran Negara. Apabila manja memperoleh dokumen pengenalan diri secara sah, beliau berpeluang untuk mendaftar dalam sistem pendidikan formal seperti kanak-kanak lain. Langkah ini penting untuk membina keyakinan diri dan membuka ruang kepada pembangunan potensi diri manja secara lebih sistematik. Intervensi kedua adalah merancang sesi kaunseling individu secara berkala. Sesi kaunseling individu ini bertujuan untuk membantu manja menguruskan tekanan emosi yang terpendam serta membina harga diri yang lebih sihat. Manja akan diberi peluang untuk mengekspresikan perasaannya dalam suasana yang selamat dan terbimbing. Teknik seperti seni ekspresif atau drama boleh digunakan untuk memudahkan proses ekspresi, terutamanya memandangkan manja masih berada dalam lingkungan usia kanak-kanak. Intervensi ketiga yang dicadangkan adalah untuk melibatkan kakak manja yang ke-6 dalam proses intervensi sebagai sumber sokongan semula jadi atau natural helper. Manja ini dilaporkan paling rapat dan mempercayai kakaknya. Oleh itu, hubungan ini boleh dimanfaatkan untuk bina sistem sokongan dalaman yang lebih kukuh. Dengan bimbingan yang sesuai, kakaknya boleh menjadi orang perantara yang dapat membantu menyampaikan mesej positif serta memberi galakan berterusan kepada manja. Intervensi keempat adalah mencadangkan supaya pihak Adab Youth Garage terus melibatkan
manja dalam pelbagai aktiviti berkumpulan seperti latihan kepimpinan, pendidikan tidak formal dan program sosial yang bersesuaian. Penyertaan dalam aktiviti sebegini bukan sahaja dapat membina kemahiran sosial dan keyakinan diri, tetapi memberi ruang kepada manja untuk merasa dihargai dan diiktiraf dalam komuniti yang positif. Semua intervensi ini dirangka dengan mengambil kira faktor persekitaran dan keperluan psikososial manja. Matlamatnya adalah untuk memastikan manja dapat membesar dalam persekitaran yang menyokong serta mampu membentuk identiti dan harga diri yang sihat demi masa depannya yang lebih cerah. Bagi teori perkembangan psikososial dalam tahap ketiga sistem pengurusan kes kerja sosial menurut teori Erikson, sebarang bentuk intervensi yang dapat menyokong keyakinan diri dan memberi peluang kepada manja untuk mencapai kejayaan ke diri adalah sangat penting. Ini kerana jika manja berasa berjaya dan dihargai, ia dapat mengelakkan pembentukan rasa rendah diri serta menyumbang kepada perkembangan psikologi yang lebih sihat dan stabil. Tahap keempat, penilaian intervensi. Dalam tahap penilaian intervensi, keberkesanan intervensi yang telah dilaksanakan boleh dinilai melalui beberapa indikator yang khusus dan realistik bersesuaian dengan pendekatan sistem ekologi dan perkembangan psikososial yang telah dibincangkan. Antaranya ialah sama ada proses permohonan sejak kelahiran klien berjaya dimulakan atau diselesaikan. Kejayaan dalam proses ini menunjukkan langkah penting dalam memperbaiki akses kepada pendidikan formal sejajar dengan elemen ekosistem dalam teori sistem ekologi Bronfenbrenner. Selain itu, perubahan positif dalam cara klien menguruskan emosi juga menjadi petunjuk penting. Sekiranya manja semakin berani mengekspresikan perasaan dan menunjukkan tahap kawalan emosi yang lebih baik, ini menandakan peningkatan yang sejajar dengan tahap ketekunan versus rendah diri dalam teori perkembangan psikososial Erikson yang menekankan pembentukan harga diri dan keyakinan dalam tempoh usia pertengahan kanak-kanak. Penilaian juga dapat dilihat melalui hubungan interpersonal klien. Sekiranya hubungan manja dengan kakak serta rakan-rakan di AYG menjadi lebih kukuh, ini menunjukkan perkembangan positif dalam mikrosistem manja yang merupakan komponen asas dalam teori sistem ekologi. Dan akhir sekali adalah peningkatan minat dan motivasi manja untuk belajar dan berinteraksi menunjukkan perkembangan kediri yang selari dengan keperluan psikososial usaha beliau. Penilaian ini wajar dilakukan secara berterusan oleh pihak AYG dan NGO. Sekiranya peningkatan kesejahteraan emosi dan sosial dapat dibuktikan, maka intervensi dianggap berjaya dan kes boleh ditamatkan secara berperingkat. Kesimpulannya, kes ini membuktikan bahawa pendekatan kerja sosial masihlah bersifat menyeluruh. Kita tak boleh melihat masalah individu secara terpisah daripada sistem sosial dan persekitaran yang membentuknya. Teori sistem ekologi memberi pemahaman mendalam tentang interaksi antara individu dengan sistem sosial dalam pelbagai lapisan persekitaran. Manakala teori perkembangan psikososial pula memberi panduan penting dalam menyokong perkembangan emosi dan pembentukan identiti diri klien. Melalui penggunaan kedua-dua teori ini, intervensi yang dirancang adalah lebih holistik, reflektif dan berpadukan realiti kehidupan klien. Sekian sahaja video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.